dalam perjuangan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan tadi, konsep perjuangan ini ialah konsep yang berlarutan, yang berterusan, tidak akan dapat kita atasinya dengan baik, ya. So kalau kita lihat di sini, apa yang perlu kita buat, ini satu caption yang penting yang kita kena. Kalau kita seorang pelayar, ya, kita terpaksa kena mengikut arah angin. Jadi walaupun kita tak boleh actually mengubah arah angin, jadi kita kena mengubah kita punya layar. Jadi di sinilah menunjukkan bagaimana kita semua sepatutnya orang yang paling adaptable, paling fleksibel, paling agile dan paling mudah untuk mengaturkan diri dalam apa keadaan sekali. So this caption is very interesting because kalau kita tahu tadi, hanya kemampuan manusia tadi, walaupun kita kata virus pun boleh pandai berubah, dan tentu manusia apa lagi dengan adanya akal dan sebagainya. Alright, jadi kalau kita lihat pula slide seterusnya, Ju. Alright, slide seterusnya kalau kita tengok tadi, bagaimanalah kita perlu mengatasi keadaan-keadaan yang kita kata adverse situation ataupun perkara-perkara atau keadaan-keadaan yang agak difficult, susah untuk kita menghadapinya. Dan sekarang kalau kita tengok COVID, memanglah komplikasi kepada COVID itu sebenarnya terlalu banyak. Ya, pertama sekali apa dipanggilkan tadi, social isolation. Kita dah terpaksa kena terpisah dengan keadaan sosial yang ada pada kita sebelum. Lumrah norma socialization kita sangat-sangat berubah. Jadi kita dipenjarakan, tapi yang sebenarnya dipenjarakan dalam rumah sendiri. Dan akibat dipenjarakan, kita akan duduk bersama dengan orang-orang yang hanya rapat dengan kita saja, dan kita terpaksa terpisah dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat konsep ini sebenarnya, walaupun peperangan, kalau kita tengok peperangan tradisi, perpisahan itu memang nyata. Maknanya kita tak boleh keluar, kita memang putus komunikasi dan sebagainya. Tetapi dalam COVID, rupanya ada hikmah dia. Walaupun kita tak dapat keluar, tetapi kita masih berkomunikasi. Kita masih bersosial. Jadi konsepnya tidaklah seburuk sebagaimana traditional war ataupun peperangan-peperangan asas yang sebelum ini kita lihat di mana semua bentuk komunikasi terputus dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mengendalikan keadaan ini, itulah kalau kita tengok slide yang seterusnya mengatakan bagaimana reaksi kita, dan selalunya orang yang sengsara ini, dia punya reaksi ialah despair. Maknanya macam putus harap, macam dia katakan tidak nampak jalan di hujung jalan itu, tidak nampak cara nak keluar daripada keadaan itu. Dan ada setengah pula di samping despair, dan tentu dia bertindak balas dengan dipanggil rage ataupun marah, ataupun agak orang kata dah mula nak menjadi daripada defensif jadi ofensif. Daripada keadaan-keadaan yang tidak lagi dapat kita lakukan, yang kita harap dulu kita jalan keluar, sekarang ini kita tak dapat jalan keluar, jadi kita dengan keadaan kita agresif terhadap kawan kita, terhadap keluarga kita dan sebagainya. Jadi inilah selalunya yang kita paling risau. Sebab kalau kita nak tengok tanda-tanda orang menghadapi masalah kesengsaraan ini, key dia ialah keadaan hidup dia tidak aman, tidak tenteram, tidak tenang, tidak harmoni, dan nampak gaya dia memang sentiasa je dalam keadaan yang despair ataupun tak tenteram. Ya. Seterusnya kalau kita tengok slide ke seterusnya Ju. Okey, kita kata emosi ni memang real. Kita manusia ni memang ada emosi, right? Dia bukannya buat-buat. Jadi tak adalah orang kata kita emosi ni kita terlalu sensitif dan sebagainya. Emosi is real, tapi emosi menunjukkan, kalau kita tengok the word emotion menunjukkan ialah energy in motion. Jadi kita tengah menggunakan energi kita. Unfortunately, kalau kita menggunakan energi kita cara yang tak betul, itu yang jadi masalah kita. Dapat hasilnya juga yang tak baik. Tapi kalau kita menggunakan cara emosi kita dengan baik, insyaAllah dia akan lebih kepada diri kita, favor ourselves, daripada become against us. Itu yang kita penting fahamkan. Selama ini mungkin kita tak sedar hakikat bagaimana kita nak kendalikan emosi kita. Ini yang disebut oleh Robert Kiyosaki, seorang ahli perniagaan yang hebat, kalau kita lihat tadi. Seterusnya kalau kita tengok slide yang seterusnya nombor 8 ialah apa dia yang dikatakan kebolehsesuaian. Iaitu orang yang mampu adjust ataupun mampu kendalikan emosinya, pemikirannya, perasaannya dan tindakannya mengikut
keadaan yang berubah-berubah tadi, yang mungkin tidak lagi dia biasa dengan keadaan yang baru tadi. Jadi dia mampu berubah mengikut keadaan itu. Jadi dia perlu berubah macam mana? Pertama, dia kena buka lah minda dia. Dia kena carilah idea baru. Dia kenalah tahu bagaimana nak cari jalan menghadapi challenges ataupun halangan-halangan yang ada dan sebagainya. So di sinilah menunjukkan kalau orang itu adaptable, dia maksudnya dia tahu bagaimana nak melihat, mengendalikan keadaan tadi. So kalau kita tengok slide yang ke-9, just menggambarkan bagaimanakah adversity itu, satu situasi yang berat, nak menolak berbola batu yang besar begitu, memerlukan tenaga, memerlukan apa dikatakan pengorbanan, memerlukan pelbagai perkara yang mampu kita dari segi fizikalnya, dari segi psikologinya, dari segi spiritualnya. Tapi yang kalau bolehlah kita kena capai ke tahap kita sukses, kita berjaya mencapai mengatasi masalah yang kita kata tadi dalam keadaan kita musibah ataupun sengsara dengan masalah itu. Jadi slide yang seterusnya mengatakan tentang bagaimana kita nak baiki dan menjadikan lebih adaptable to change. Kita lihat slide yang nombor 11. Slide nombor 11 mengatakan tentang ada beberapa perkara nak tahu sama ada kita ni adaptable atau tidak. Kita ni ada tak boleh sesuai dengan keadaan. Ini kita perlu tengok. Kita pertama sekali nak tahu sama ada kita boleh sesuai dengan apa keadaan sekalipun, kita kena tahu, kita kena sentiasa peka dengan perubahan di sekeliling kita. Tanpa kita peka dengan perubahan, itu yang kita jadi terkejut kerana selalunya kejutan pertama mungkin kejutan pertama itu satu kejutan yang agak berat bagi kita. Tapi janganlah kita biarkan sampai kejutan kedua, kejutan ketiga, kita tidak ready, kita tak bersedia. Kerana kita tak peka dan sensitif dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau kita lihat COVID-19 ni sebenarnya dah sepanjang 2 tahun. Kalau kita lihat dan kita pula dah dengar sebelum sampai kat kita dah dengar dia berlaku kat tempat lain. Jadi kita kena sentiasa peka, sensitif dan cubalah membuka minda kita. Kita carilah jalan bagaimana kita upayakan minda kita ataupun mindset kita tadi, mindset yang sentiasa berubah ke arah kebaikan ataupun ke arah perbaikan. Jadi kita kenalah reinvent kita ourselves. Maknanya kita tak boleh duduk di takut lama. Kita tak boleh jadi orang yang tak berubah-ubah. Maknanya kalau orang tak berubah ni, dia sebenarnya mungkin masalahnya kurang muhasabah diri, kurang mengetahui siapa dia, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Tapi kalau kita ambil kisah tentang perkara yang sedang berlaku, insyaAllah bila kita sentiasa muhasabah, insyaAllah kita akan jadi lebih baik dan kita akan jadi lebih adaptable ataupun kita lebih boleh menyesuaikan diri. Dan begitu juga dengan goal setting. Goal setting ni maksudnya kita kenalah mengikut keadaan. Kadang-kadang goal yang kita harapkan selama ini mungkin belum lagi Allah izinkan kita capai. Tapi kita boleh ubah goal masa dekat kita kepada perkara yang lebih utama, lebih baik. Jadi kita tak boleh fix sangat kepada satu goal saja. Kita lihatlah banyak goal setting kita boleh tengok short term goal, mid term goal, long term goal. Kadang-kadang kita kena kita kena ambil orang kata bite size punya goal rather than trying to achieve a big goal tetapi semuanya nanti jadi beban, jadi kecikiran. Itu penting. So goal setting sentiasalah lihat hari ini mungkin apa agak goal setting kita. Rather than nak tunggu pada hujung tahun apa goal yang perlu achieve. Sebenarnya kalau ikutkan mindfulness ataupun ketara sedar tentang apa yang kita buat, kita kena lihat bahawa sebenarnya kita punya hidup bergantung kepada the 24 hour yang kita ada. 24 jam yang kita ada tu kita kena tahu apa yang sebenarnya kita perlu capai. Bagaimana kita perlu jadi insan yang sentiasa berjaya setiap hari. Itu yang kita kata orang yang ketara sedar, orang yang mindful. Every 24 hours is a successful hours. Dan insyaAllah kalau every 24 hours a successful hours, the future is always successful. Tak perlu nak tunggu sama ada hari ni kita step betul atas landasan dan kita tergelincir and then besoknya kita mungkin naik step yang lain yang betul juga dan tergelincir lagi. Jadi kalau begitu kedudukannya dah tentulah kita tak akan berjaya dengan baik. Tapi kalau tiap-tiap hari kita sentiasa di atas landasan yang baik, landasan betul, insyaAllah kita tak akan tergelincir lagi. Itu dikatakan the future depends on the present. Dan the past menjadikan sebagai sama ada kita punya
pengajaran kita atau sebagai kita punya cara-cara untuk improve ourselves for the present. Itu penting. Sentiasalah bertanya, feedback ataupun bertanyalah sama ada bagaimana apa yang kita buat itu, bagaimana kedudukannya, bagaimana kebaikannya dan sebagainya. Jadi kalau orang yang rajin bertanya, insya-Allah dia akan sentiasa dapat jawapan. Dia katakan kalau malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau kita rajin bertanya dan juga kita rajin menyuruh orang melihat evaluasi diri kita, mungkin baru kita nampaklah apa kelemahan kita dan apa kekuatan kita. Dan kita kena jadi orang yang selalu acknowledge and accept change. Perhatikan tentang perubahan dan terima perubahan itu. Kerana hidup ini sebenarnya very active, very dynamic. Hidup ini bukan static. Jadi tiap-tiap hari itu adalah perkara-perkara yang selalu mungkin mengganggu gugat kita. Ju, saya tak nampak the slide sekarang. Kalau boleh Ju on kan. Okey. Dan selain daripada kita terima, acknowledge dan terima change, kita kenalah respon positif. Jadi kalau kita ini yang dikatakan tadi, keselarian antara mind, our thoughts, our ideas dengan our action, our feeling, dia mesti ada satu orang kata agreement between all this. Kalau saya bincangkan persoalan bagaimana sebenarnya lah kalau kita nak jadi harmoni tadi, kita kena ada bentuk agreement, adaptable agreement antara our thoughts, our ideas, our emotion and our behavior. Jadi sentiasa kita berubah dari respon secara positif dan berubahkan perkara-perkara yang mungkin tak bersesuaian, kita jadikan perkara itu lebih baik. Dan insya-Allah macam saya cakap tadi, untuk orang yang adaptable, kita lihatlah orang itu fleksibel. Dia tidak rigid, dia tidak macam orang kata keras macam kayu, keras macam buluh. Kalau dilentur boleh patah. Jadi dia mampu untuk fleksibel dengan kognitifnya, pemikirannya, emosinya, dan dia optimis dan dia realistik. Itu yang namanya dispositional tadi. Orang yang optimis, orang yang realistik, dia tahu kedudukannya sebenarnya. Dan yang terakhirnya nak tahu orang yang adaptable ni juga adalah orang yang kreatif. Dia tidaklah orang kata minda dia terlalu fixated, tidak terlalu rigid. Dia in fact open mind, growth mindset. Dan tentu orang yang open mind, growth mindset, dia ada lateral thinking, dia ada thinking outside the box, dia ada creativity. Dan dasar kepada perkara itu ialah individu itu adalah individu yang inquisitive, selalu nak tahu, selalu ingin bertanya, selalu mencari maklumat, selalu menambahkan ilmu dia, dan kalau boleh juga dia pun cubalah meningkatkan kemahirannya. Okey, slide yang ke-12 Ju. Okey, jadi kita kenalah sentiasa orang yang adaptability ni adalah kemahiran soft skill dia panggil bukannya hard skill. Soft skill. Soft skill maknanya dia tentang hati kita, tentang feeling kita, tentang perasaan kita, hati nurani kita, kalbu kita. Jadi soft skill ini penting, kita kena sentiasa belajar meningkatkan new learning skill and behavior kalau nak respond kepada changes, dan yang paling penting ialah ada kaitan dengan dalaman kita dan juga relationship kita dengan orang. So interpersonal relationship, communication, teamwork, itu semua adalah penting. Always remember, walaupun masa kita kecil dulu, kita adalah seorang insan yang bergantung kepada ibu bapa, bergantung pada orang sekeliling kita. Kemudian apabila kita masuk alam dewasa, kita dah sepatutnya dapat, orang kata, independent. Itu yang dikata merdeka. Orang yang merdeka ni, dia kena tahu siapa dia, bagaimana dia bawa diri dia dan sebagainya. Tapi always remember, walaupun kita merdeka, it doesn't mean kita boleh berjalan sendiri. Kita masih lagi memerlukan orang di sekeliling. Itu yang dikata tadi, from dependent menjadi independent, tetapi tak akan terlepas daripada menjadi interdependent dengan semua orang di sekeliling kita. Because tidak ada insan yang boleh hidup sendiri. No man is an island. So kalau you nak jadi orang yang lebih adaptable, you pandailah mengolahkan situasi you, keadaan you dengan siapa sekali berada. Dan slide yang 13, kalau you boleh tunjukkan slide ke-13. Menunjukkan maaf Prof, saya kami dekat gangguan. Kalau boleh Prof ulang balik tentang bagaimana adaptable ni. Saya rasa bahagian ini sangat penting lah kita supaya sahabat-sahabat kita yang mendengar boleh dapat
banyaklah ilmu bagaimana kita nak penyesuaian tu. Saya nampak sangatlah cantik, ada 8 faktor dia. Tapi sebelum Prof pergi ke another ni, boleh kot Prof ulang balik where the changes around us. Saya rasa Okay, kalau buka slide nombor 11, sebab sebenarnya slide yang 13 ni pun memberitahu bagaimana kita boleh jadi nak tahu sama ada kita adaptable atau tidak, dan kalau kita dah tahu kita tak adaptable dan apa yang kita perlu buat. Alright, okay. Jadi kalau kita tengok kat sini yang dikatakan kemahiran-kemahiran menjadi seorang yang adaptable. Itu yang pertama sekali, kita jadi sentiasa jadi pendengar yang betul dan baik. Active listening. Kita jangan saja, ramai orang yang sebenarnya we hear tapi we don't listen to understand. Jadi kalau kita jenis orang yang orang kata apa, tak berapa nak ambil peka tentang apa yang perlu kita dengar, jadi kemungkinan itu yang kita kata listening is not active and listening is not for understanding. Tapi kalau kita sentiasa listening for understanding, kita akan jadi orang yang sentiasa bertanya. Kita akan jadi orang yang sentiasa mencari jawapan selain daripada apa yang kita dah tahu. Kita tambahkan itu yang kata tadi, active listening. So kalau kita tengok sebenarnya nak jadi effective person, Stephen Covey mengatakan, seek to understand first before people can understand you. Jadi kalau kita understand orang dahulu, dan baru orang pun boleh understand kita. Sebab then kita bagi chance pada orang itu untuk meluangkan, untuk memberi pandangan dia, dan kita akhirnya dapatlah reciprocate, dia pun akan memberi kita ruang. Itu yang nampak timbulnya konsep respect, konsep orang kata apa, prihatin to each other. Dan dia semua kata tadi, bila active listening akhirnya dia akan bawa pada active questioning, ask questions selalu. Jadi always remember, kita semua tak pernah jadi lengkap, tak pernah perfect. Kita sentiasa dalam learning curve, kita sentiasa dalam pendidikan berterusan. Jadi untuk pendidikan sebenarnya, pendidikan tak akan berlaku tanpa adanya pertanyaan. Tanpa pertanyaan tidak dapat tambahan knowledge, tanpa tambahan knowledge kemungkinan tidak dapat nak apply knowledge yang ada. Jadi itu yang kita kata tadi penting, selain daripada verbal, kita juga ambil perhatian kepada the non-verbal cues. So kalau kita nak tengok adaptability skill, kita bukan saja belajar dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan sebagainya. Jadi maknanya kita jadi orang yang sensitif dengan semua keadaan yang kita hadapi. Selain daripada itu, kita pandai juga menjadi seorang yang boleh coordinate dengan semua orang di sekeliling kita. Jadi janganlah kita juga macam saya kata tadi bersendirian, tidak lagi mahu peningkatan. Kita yang paling risau kalau generasi muda sekarang ini macam kita kata tadi, sekadar mampu, sekadar boleh, itu saja. Tapi jadi maknanya dia bukannya kata-kata active learner dan bukannya continuous learner. Itu yang kita risau, kalau dia tidak ada coordination, jadi dia akan berhenti kat situ saja. Dan kita akan juga yang lain tu kita talk about emotional intelligence. Emotional intelligence ni penting sebenarnya. Kalau kita sedar siapa diri kita, kita tahu bawa diri kita dengan social awareness. So self awareness kepada social awareness. Jadi kerana macam saya cakap tadi, no man is an island. Tidak ada orang yang boleh hidup sendirian. Jadi dia kena ada upaya untuk meningkatkan emosi intelligence atau kepintaran atau kecerdasan emosi dirinya. Kerana kepintaran kecerdasan emosi ni tadi membawa kepada 3 perkara utama. Kita ada upaya untuk perhubungan dengan manusia, relationship skill, kita ada unsur untuk komunikasi yang jelas, dan kita ada unsur survival skill. Walaupun ada apa-apa musibah yang berlaku, kita dapat survive dengan baik. Jadi itulah yang penting kalau kita nak lihat kemahiran-kemahiran yang mesti ada. Jadi kalau kita lihat slide nombor 11 dan slide nombor 13, ini adalah slide yang perlu kita lepas daripada ini mungkin duduk balik, tengok, okay, where are we? Kedudukan kita di mana? Di mana yang sebenarnya kita ada, di mana yang belum kita ada? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita masih kurang? Apa yang kita dah ada? Bagaimana nak tingkatkan lagi? Itu sebabnya sebenarnya kalau emotional intelligence ini, orang itu akan sentiasa muhasabah diri. Akan sentiasa infleksi dan refleksi. Akan sentiasa contemplate, duduk berfikir. Tapi kadang-kadang ada setengah kita ni mungkin nak berfikir itu satu beban bagi dia. Tapi kalau boleh, insan sebenarnya diberi akal dan diberi hati kalbu untuk kita melihat apa yang sedang berlaku supaya kita jadi orang yang berfikir. Jadi itu yang pentinglah kalau saya boleh ketengahkan konsep emotional intelligence tadi.
Dan insyaAllah kalau kita ada lagi values yang baik, contohnya values yang pertama ialah respect, kita hormat semua orang, kita tak kira siapa sekalipun, kita ambil orang sebagai orang yang penting, kerana suka tak suka, we have to kadang-kadang bergantung juga dengan orang sekeliling kita. Di samping itu juga jangan lupa satu value yang paling penting ialah insan yang humble, insan yang rendah diri. Kerana apa? Tidak rugi walaupun kita dah tingkat tinggi, dah ada ilmu tinggi, dah ada kedudukan tinggi, tapi kita masih lagi humble, humility kita tinggi. InsyaAllah itulah orang kata kita jadi sebagaimana kita kata bimbingan kepada orang lain, sebagai role model, in fact orang tengok siapa kita. Jadi itu yang kalau kita lihatlah, emotional intelligence is very important. Selain daripada yang sebenarnya kita ada 9 intelligence atau 9 kecerdasan, kepintaran pada setiap insan yang ada. Pertama, kita tahu kita ada intellectual intelligence, academic intelligence. Di situ kita dah ada 3 intelligence, tetapi kita masih lagi lihat ramai orang kekurangan penggunaan intelijen. Contohnya dalam intellectual intelligence sebenarnya kita sepatutnya mahir dalam verbal linguistik, mampu untuk membawa diri kita untuk orang faham siapa kita. Jadi kita menggunakan bahasa, kita menggunakan language, kita pandai berkata-kata, dan itu sebaru kita dapat difahami dengan baik. Dan keduanya, kalau intellectual intelligence yang kedua adalah math logic. Maksudnya kita orang yang pandai berfikir secara logik, melihat semua keadaan itu dengan adanya logical thinking, bukannya emotional saja. So we can kita boleh pertimbangkan yang baik dan yang buruknya. Jadi itu penting dalam intellectual intelligence. Yang ketiganya, kita adalah orang yang boleh juga lihat, kita panggil abstract. Contohnya itu yang dikatakan tadi, visual spatial, apa yang kita nampak dan apa di sebalik yang kita nampak. Itu 3 intelijen yang berada dalam intellectual intelligence yang selama ni kita didik anak-anak kita. Daripada sekolah rendah lagi, sampai ke sekolah menengah, sampai ke universiti, sampai dah bekerja. Tetapi nampak ada gayanya, ada kekurangan dari segi peningkatan di situ. Walaupun intellectually achieve, tetapi dari segi logic thinking, itu sebab kita ada satu term sekarang orang kata common sense doesn't come common anymore. Orang dah tak dapat nak fikir sebagai benda yang sepatutnya boleh dipikir secara kebiasaan, tetapi orang tak fikir lagi dah. So common sense doesn't come common anymore. Dan yang penting itu dah ada 3 intelligence, dan kita penting emotional intelligence. Emotional intelligence is kita smart with ourselves, kita tahu siapa diri kita, dan kita smart dengan people di sekeliling kita. So self smart and people smart. Interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence. So kita dah ada 2 kat situ. So dah ada 5 intelligence. Dan yang tentulah kita macam saya dengan Coach Wong ni, kita talk about physical intelligence atau body kinesthetic intelligence. Kita tahu menjaga diri kita, badan tubuh badan kita yang diamanahkan pada kita, kita tak rosakkan dia. Jadi itu yang kadang-kadang mudah nak cakap lah, tapi ada ilmu tak amal, rugilah kita. Itu yang kita sentiasa kena beringat. Physical intelligence ataupun body kinesthetic intelligence, kita tak rosakkan diri kita seawal-awal yang ada. So di samping itu kita ada spiritual intelligence, yang kita katakan spiritual person, tahu kedudukan dia, bagaimana dia berada di sini, apa tujuan dia berada di sini, di dunia ini dan sebagainya. Itu spiritual intelligence. Kalau di situ saja kita dah lihat ada 7 intelligence. Dan lagi satu intelligence yang sekarang ini orang kena lihat semula, bagaimana yang Prof. Richard selalu cuba war-warkan kita, nature intelligence. Kalau kita rosakkan nature, bagaimana kita nak hidup dalam nature yang kita ada? Sebab nature itu akan balas balik pada kita. Kita buat jahat dengan dia, dia buat jahat dengan kita balik. Itu nature intelligence. Dan yang last kali kita kena tahu intelligence apa yang perlu ada ialah kita selama ni mungkin intelligent kepada left brain, menggunakan bahagian daripada otak kita, iaitu left brain. Tetapi sebenarnya kita ada juga right brain. Itu yang kita penting lihatlah. So this intelligence is important. And the last slide saya bagaimana nak respon kepada keadaan-keadaan adverse tadi ataupun keadaan-keadaan yang susah, yang kita rasa tertekan. So pertama sekali belajar how to relax. Relax ni dia kena breathing ya sebenarnya. Allah dah jadikan nafas itu sebagai pengubatan untuk kita. Cuma kita tak perasan saja. Rupanya itulah kalau kita tak dapat nafas baru kita tahu bagaimana pentingnya nafas tadi. Right? Jadi pernafasan itu ada cara dia, ada teknik dia. InsyaAllah kita boleh ajar nanti kalau perlukan. So breathing is very important. Apa-apa sekalipun breathe. Dan keduanya, take a pause. Jangan cepat nak melata. Jangan cepat nak... Macam setengah orang kalau dah sengsara tu macam tak nampak jalan lagi dah.
Itu kita kata take a pause. Bila kita take a pause, ada banyak cara. Kadang kita boleh meditate, boleh sembahyang, boleh berzikir, boleh baca Quran. Take a pause so that kita janganlah nak dwell kepada masalah itu. Alright, itu yang Datin Norma dengan mengaji dan sebagainya buat. So because we always have a pause untuk kita put a break dengan apa yang kita cuba nak bertindak, mungkin tindakan yang tak baik. Kemudian carilah jalan, focus on solution, bukan focus on the problem. Ramai kita ni selalunya berpusing pada problem saja, tapi tak nampak jalan keluar. Dan selalunya kalau individu tentu takkan nampak jalan keluar sebab dia seorang, dalam diri dia dah tentu huru hara kita panggil ataupun dah confused. Jadi dia takkan nampak. Sebagaimana saya selalu katakan, even a psychiatrist, kalau dia ada masalah, dia tak akan dapat selesaikan masalah itu sendiri. Dia perlu minta bantuan orang lain untuk bantu dia melihat benda itu dengan baik. Yang keempatnya, janganlah kita buat blame game. Ini sekarang ni COVID ni, kadang-kadang kita blame kerajaan, kita blame pihak ini, kita blame pihak itu, dan kita tak lihat apa yang kita buat sebenarnya. Sebab it takes you to make or break what is going on with you. Bukan orang lain yang sebenarnya buat. The choice is yours. Pilihan ada daripada kita. Kadang-kadang kita buat salah pilihan dan kita dapat kesan salah pilihan, tetapi kita blame orang lain. Ini yang jadi masalahnya, bila kita start blaming orang lain, kita tunjuk jari tadi kepada orang dan kita tak akan selesai masalah itu. Kerana kita tak pernah terasa bahawa diri kita itu satu perkara, insan yang sebenarnya contribute to the problem too. Always remember, it takes two to tango. So kalau perkara yang berlaku dengan diri kita, lihat diri kita dahulu. Itu yang dikata emotional intelligence, self-awareness, dan baru dapat understand dengan social situation. Dan kalau ada apa-apa cara, kita kena plan and follow through lah. Janganlah kalau orang kata tadi suruh buat SOP, kita tak follow through, suruh ambil vaksin, kita tak nak ambil vaksin. Pelbagailah pula alasan yang kita bagi. Atas yang kita paling risau, alasan yang kita bagi tu atas kejahilan, atas orang yang dah tutup minda dia dan tidak mahu mendengar. Itu yang jadi masalah besar pada individu yang agak kita kata fixated mindset dia. Dan kalau boleh, itulah kata reach out lah. Right? Janganlah supaya sembunyikan diri. Nak jadikan keadaan yang healthy, kena ventilate, kena luahkan. Always remember, saya selalu buat this analogy. Semua orang sejak umurnya 2 tahun, 3 tahun, kita dah suruh dia pikul satu beldi kosong. Dan dalam beldi kosong itu, dia akan diisi, tak kira oleh orang, oleh keadaan dan sebagainya. So dia perlu ada 3 perkara yang dia perlu buat. Pertama, untuk tak diisi beldi itu cepat penuh, kena ada filter mechanism. Kena ada penapis yang betul untuk mengelakkan daripada diisi dengan apa-apa sekalipun, sampah sarap dan sebagainya. Beratlah, cepatlah berat kita rasa nak pikul beban itu. Kedua, kalau boleh, itu dia kata tadi, ventilation ataupun reach out. Pasanglah tap ataupun pipe dekat bawah tu, dekat base baldi tu, supaya apa yang masuk boleh keluar selalu. Tak adalah tersangkut di situ. Dan yang ketiganya, kalau boleh, berjalanlah dengan adanya dinding yang tinggi supaya orang nak campak apa pun takkan dapat masuk ke kita. Maknanya kita ada unsur coping dan unsur defense mechanism yang baik. Jadi itu semua cara kita nak jadi adaptable kepada adversity situation yang kita akan hadapi. So insyaAllah saya akan berhenti di situ dan kita boleh bincang dan persoalan-persoalan mungkin kita cuba bincangkan. Okay, Dr. Nomi? Yes, terima kasih banyak-banyak Prof. Pertama sekali saya memang rasa apa yang Prof telah sampaikan tadi amat bermanfaat. Bukan sahaja daripada segi konten dan juga saya sangat suka dengan cara Prof bercakap sebab Prof punya suara sangat menenangkan. Jadi bila dengar suara tu rasa tenang dan aman. Sangat sesuai dengan kerjaya Prof sebagai pakar perunding psikiatri. Pertama begitu Prof. Yang saya ingin tekankan di sini apa yang Prof cakap daripada awal lagi, iaitu virus tu sendiri pun tahu nak berubah untuk memastikan dianya survive, dia mutate to survive. Kita juga mesti melengkapkan diri kita dengan cara-cara untuk mengubah suai apabila kita berhadapan dengan krisis. Jadi antara Prof dah bagi macam-macam strategi untuk kita cuba berjaya melawan ataupun menangani apa-apa masalah. Yang saya perasan
Antara benda yang ramai tidak boleh berjaya ialah apabila mereka risau. Ada sesuatu benda, satu masalah, jadi dia akan menimbulkan rasa risau. Dan satu benda yang dia akan berfikir banyak-banyak kali, tapi walaupun benda itu mungkin tidak boleh dapat ada jalan penyelesaian yang cepat ataupun ada jalan keluar pun. Sesuatu yang saya rasa dalam terma yang saya baca, rumination, iaitu kita selalu berfikir, balik-balik fikir pasal benda yang sama, dan itu akan menimbulkan rasa tak seronok, akan mula membuatkan kita rasa depressed. Jadi saya nak minta lah kalau Prof boleh terangkan sikit apa sebenarnya masalah yang ini dan bagaimana kita boleh menangani masalah rumination. Okey. Perkataan rumination ni selalu dikaitkan dengan perkataan obsession. Dalam diri kita ni, kalau dari segi minda kita, kalau kita faham, kita ada idea. Kadang-kadang bila kita ada idea tu, baik atau buruk sekalipun, idea itu boleh jadi preoccupation. Maknanya kita akan sentiasa preoccupied dengan idea tersebut. Itu yang kita paling risau. Kalau preoccupation tu dia jadi pula kepada tahap lain, iaitu obsession. Jadikan benda tu ruminate selalu. Susah kita nak berhenti. Yang ni masalah je bila kita ada obsession, kita takut jadi compulsion. Maknanya kita act on it pula. Kita respon pada dia begitu. Itu yang kalau kita tengok dalam psychiatry. Jadi daripada idea saja. Tetapi daripada idea yang menyebabkan jadi begitu ialah overthinking. Kadang-kadang overthinking ni kalau kita tengok definisi dia ialah mengadakan benda yang tak ada pun. Kerana kita melayannya begitu. Jadi kalau dalam kami psikologi atau psikiatri, kita cuba buat apa dipanggil thought stopping, number one. Kita kena hentikan fikiran yang tak perlu. Kerana kita terlalu jauh sangat nak mikir benda yang mungkin tak ada pun. Tapi kita kerana kelemahan diri kita, dalam kerisauan kita, dalam kita bawa daripada A kepada B, B kepada C tadi, atas dasar sebab apa? Sebab kita lihat orang pun mungkin begitu. Atas dasar kita diajar untuk jadi begitu. Jadi itu yang kadang-kadang kita ada kelemahan dari segi apa yang cara kognitif kita dah diorientasikan. Jadi di sini perlu perlu ada dipanggil cognitive restructuring. Cognitive thought stopping. Mula-mula kena thought stop. Tak boleh terus lagi. Kalau kita dah terus, dia akan masuk dalam macam kita kata washing machine vicious cycle tu. Once kalau dah masuk dalam situ, memang takkan berubah lah, berpusing kat situ juga. Itu yang perlu ada kekuatan untuk thought stopping. Tapi untuk thought stopping, tahulah thought itu patut atau tak patut. Positif atau negatif. Jadi kalau perkara negatif sekalipun, isunya ialah bagaimana nak dapat insan dia tenang kerana apa? Itu yang nombor satu, perspektif yang nombor satu untuk elakkan semua ni berlaku ialah kalau kita dah jelas hati kita, kalbu kita, minda kita tadi dengan kekuatan spiritual. Kekuatan apa kita kata antara kita dengan Allah, antara kita dengan agama kita tadi. So kalau kita dah ada pahaman tentang apa yang berlaku, mengapa dia berlaku, dan bagaimana kita kena terima apa yang dah berlaku dan sebagainya. Ini selalu satu penghalang yang pertama. Kalau tidak, memang kita akan pergi kepada konsep apa dipanggil hati dan kalbu kita ni akan dibisikkan dengan bisikan-bisikan yang melampau tadi. Dia kata tadi hasutan syaitan dan sebagainya. Jadi itu kalau boleh, itulah sebenarnya satu terapi yang penting kita kena ada untuk mengelakkan diri kita daripada jadi perkara. So masalah rumination ni sebenarnya ialah kalau kita faham dari segi agama kita adalah bisikan-bisikan syaitan yang mengiyakan perkara yang tak ada pun untuk merosakkan kita, melalaikan kita dan sebagainya. Tetapi dari segi secular psychology sekalipun, secular psychology mengatakan mengapa kita ada preoccupation itu kerana kita sebenarnya tidak ada jalan lain untuk melihat perkara itu. Kita hanya nampak satu arah, satu jalan saja. Jadi kalau boleh, itu yang dikatakan tadi, cubalah dapatkan pandangan orang lain untuk dapat lihat apa sebenarnya mungkin dalam semua pelbagai perkara yang berlaku, semuanya ada perspektif. Perspektif kita, perspektif orang semua tak sama. Jadi masing-masing datangnya daripada pendidikan, pengajaran, pengalaman dan sebagainya. Jadi masing-masing ada cerita masing-masing. Jadi that's why kalau anak-anak muda, janganlah lupa carilah orang-orang tua untuk bertanya. Kalau anak-anak muda, carilah guru-guru untuk bertanya. Kalau mungkin adik-beradik dan keluarga sama-sama tara, sama tahap dan sebagainya, juga izinkanlah untuk kita mendengar supaya walaupun pengalaman tu mungkin taklah banyak tetapi setidak-tidak ada pandangan-pandangan yang berbeza.
Jadi itulah orang yang terbuka mindanya, open mindset ataupun growth mindset akan dapat perkara itu. Jadi saya rasa janganlah jadikan dia satu penyakit lah. Betul, sebab macam anak kita katakanlah dia stres pasal exam. Stres sampai tak boleh nak fikir, tak boleh nak concentrate dan sebagainya. Jadi bagi saya, bila saya dengar benda macam ni, saya akan cuba cadangkan, kata apabila kita ada satu masalah ni, kita kena tengok apa cara yang kita boleh atasi masalah ni. Jadi kalau kita tak pandai belajar fizik katakan, kita bahagikan tiap-tiap chapter ataupun kita cari dan kita belajar secara berperingkat supaya benda tu tak jadi terlalu overwhelming, kita tak boleh nak handle. Namun begitu, ini bermakna dia ada seorang yang ada jadi active listener. Betul tak Prof? Itu yang Prof katakan, sesuatu yang kita sendiri, sebab kita tak tinggal, no man is an island. Jadi apabila kita ada orang lain yang bermasalah, kita juga mesti tahu untuk mendengar dan juga kita mesti tahu bagaimana kita nak sokong ataupun support orang tu. Dan juga poin yang sangat penting saya rasa, apabila kita ada masalah, jangan takut untuk bercakap atau meminta pertolongan. Ya? Jadi itu saya rasa antara benda yang take home message yang sangat penting. Saya nak buka kepada kawan-kawan kita di sini, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan. Kalau ada apa-apa soalan untuk diajukan kepada Prof. Nampak macam Ya. Assalamualaikum, Datuk Baik. Ya, apa khabar semua, Datuk Sri? Baik, Alhamdulillah. Datin dan juga rakan-rakan semua. Saya amat tertarik dengan itulah kata cara penyampaian Prof ni sungguh menyeronokkan, tidak tension, tak stres. Mungkin saya sambil minum-minum, sambil dengar-dengar, kan? I think very important thing lah. Okey, saya nak tanya lah sikit, tanya dengan juga share sikit lah dengan Prof dengan Dr. Sri. Sebenarnya kita menghadapi satu situasi yang ini kan, situasi di mana ramai orang cakap benda-benda yang negatif. Kan, di hulu, di hilir, atas bawah, cakap pasal keburukan, benda yang tak betul, pasal vaksin, pasal macam-macam lah. Dalam WhatsApp pun orang cakap benda yang tak baik. Jadi situasi ini sebenarnya sedikit sebanyak menyebabkan situasi masyarakat akan takut dan bimbang. Dan ini dibawa dengan percakapan dalam WhatsApp masing-masing, dalam perbualan masing-masing, dan di rumah pun anak-anak pun takut nak cucuk sebagainya. Dan saya tertarik dengan perkataan macam pessimism kan, maksudnya kita macam fear of unknown. Dia takut benda tak pasti. Jadi macam mana Prof kita nak mengatasi supaya masyarakat ataupun sesiapa sajalah dapat mengurangkan ketakutan ini, kebimbangan ini, diganti dengan positive thinking ataupun dengan cara-cara yang lebih baik supaya masyarakat kita semua, kita seorang, family the whole masyarakat akan memahami konsep sebenar vaksin dan juga apa kerana kerajaan kita sebenarnya untuk sebagai rakyat jelata lah. Prof mungkin share something that. Okay. Terima kasih Datuk Baik. I think soalan itu penting kerana selama ini kita juga sebenarnya bukannya pendengar yang setia. Pendengar yang untuk memahami sebenarnya. Kita nak dengar tapi kita dah ada impression diri kita. Yeah. Jadi sebenarnya ramai orang mungkin dia salah faham, dia salah perspektif. Jadi apa kata kita tanya dahulu perspektif dia. Kemudian kita tanya juga bagaimana dia dapat capai ke tahap itu. Bagaimana dia fikirkan begitu. Kerana the best actually to make a difference to a person ialah the person self-discover apa yang betul dan apa yang salah tentang fahaman dia. Because always remember this, kalau kita punya konsep imposition ataupun nak impose pada orang, nak paksa orang or force them to listen to you, I can tell you even a 2-3-year-old girl or boy, you cannot impose on them. You will get oppositional. Itu yang dia kata dalam psikologi, as early as that, budak boleh jadi oppositional defiant disorder. Based on apa yang ditafsirkan, based on apa yang dia nampak reaksi kita dan sebagainya. Jadi kita tak faham sebenarnya mengapa dia boleh capai begitu keadaan dia. Mengapa dia jadi opposite. Mengapa dia tidak mahu terima pandangan orang lain. That's why kadang-kadang the best is actually dengar dengan teliti, cuba faham dan kemudian cuba ajak kita bersama, dipanggil apa dia kata, wacana untuk berfikir bersama dengan mereka itu, di mana yang dikatakan yang benarnya dan di mana yang dikatakan yang tidak benarnya.
Jadi persoalannya ialah akhirnya dia akan discover sendiri. Dan always remember begini pula. Always remember dalam mana-mana community kita ada apa yang namanya binomial curve, normal curve, bell shape curve. Dalam bell shape curve tu akan ada satu kumpulan 1 hingga 3%. Kalau orang tu tak nak, memang tak nak lah tu. Negatif lah tu. Tapi kalau curve yang satu lagi kat ujung sana, yang hebat lah tu. Tapi kita semua dalam average. Jadi kalau kita boleh cuba nak memahami pihak yang boleh nakkan satu kebaikan tadi. Itu jadi kita jangan tinggalkan mereka ni. Jadi sebab kita jadi pendengar setia, kita dapat explain sebenarnya. Kita pun itu salah satu daripada masalah yang kemungkinan kita kurang ialah bila orang tak berapa nak respect kita, bila orang tak berapa anggap kita lebih lagi daripada dia, itu yang dia tak nampak kita sebagai orang yang dia dapat nak minta panduan. Jadi kita, all of us, whether we like it or not, we have to be very educated, we have to be very knowledgeable, we have to be very wide scope understanding of things. That's why kita semua sebenarnya ada banyak hats. Sebagai ibu, kadang-kadang jadi ustazah. Sebagai ibu, kadang-kadang boleh jadi kawan. Walaupun kita taklah suruh anak kita panggil kita sebagai kawan, tetapi pada satu ketika kita kena bawa diri kita sebagai seorang yang lebih mudah diterima. Jadi maknanya every time kita ada banyak hats ni, kita to have that many hats, that means to be very knowledgeable, to be very skillful. So it will never stop you from actually learning all this. Saya rasa isu kita sebenarnya ialah kalau orang tu tak mau terima kita, dia ada dua je perkara. Pertama, memang dia tak mau berubah langsung. Itu sebab kalau kita pun, kita katalah kalau kita dah bagi nasihat 3 kali je, kalau lebih daripada 3 kali tu mana tak nak lah tu. Susahlah kita cuba tekan dia. Itu pun ada ajaran tu. Itu bukan, kalau orang susah tak nak berubah tu memang tak boleh apa. Tapi kita cari yang mana nak berubah, yang mana nak dengar, yang mana. Sebab Prof, dalam masa yang sama kan, sebab mereka juga menerima maklumat-maklumat lain yang juga daripada pakar-pakar yang kononnya kata pakar-pakar lah kan. Jadi mungkin sama berat lagi, mungkin katalah pakar-pakar lain, mungkin doktor-doktor lain mengatakan bahawa benda tu tak baik tentu kan. Masa yang sama kita juga maknanya kedua-dua pihak tu seolah macam berlawan-lawan untuk memberikan fakta masing-masing lah. Jadi dengan kata lain, orang yang level-level orang kampung tu yang tak faham ni, dia akan cepat terpengaruh dan terus menerima. Satu masalah. Apa kata kita mengatasi masalah ni? Itu sebabnya konsep sebenarnya kita ni adalah insan-insan prihatin. Janganlah kita give up dengan mereka kalau mereka orang kata tersasar atau tak faham. Kita keep continue doing the effort to make people understand what is good, what is bad, apa patut, apa tak patut. Unfortunately macam kata tadi, ada setengah orang tebalnya kejahilannya mungkin, atau tebalnya kefahaman dia itu mungkin tak dapat kita nak baiki dan berubah. Jadi kalau boleh janganlah kita meletihkan diri juga nak mengubah seseorang yang tak mau berubah. Actually dia menekan pada diri pula. Itu always remember this. You are not a saint to change everyone. In fact Rasulullah pun tak boleh ubah pakcik dia. Just imagine that. Itu semua bergantung kepada hidayah Allah. So maknanya kalau sekalipun tak nak berubah, kita doakan. Kita balik kepada Allah untuk minta dia bagi kefahaman, hidayah pada orang itu. So it's never a loss. It's never a loss. Because sebenarnya you jumpa orang yang macam ni, it is a test for you. It's a test for your patience. It is a test for your humanity understanding. It is a test for your prihatin. It is a test for your ihsan. It is a test for your kesabaran. So just imagine that. So never give up, but always remember this. Sometimes kata-kata is not the best way. Tunjuk contoh. Macam ramai sekarang anti-vaksin kan, dah tak boleh masuk ke mall, dah tak boleh pergi ke tempat selagi tak ada double dose. In fact single dose pun tak ada. So dia terasalah juga bahang-bahang itu, walaupun marah tetapi terpaksalah kata boleh tak saya beli sertifikat tu saja. Itu jalan keluar dia lah, kerana dia pun dah terlambat untuk mendapatkan jawapan kepada masalah yang dia sendiri create the problem. Nak pergi overseas dah tak boleh, nak pergi. So isu dia bukan kerana apalah, macam kita kata tadi, kalau ada kala orang berdegil itu kita cuma berharap bahawa dapatlah dibukakan pintu hati mereka. Doakan saja untuk mereka. Tak perlu kita nak cuba ubah semua orang, because that's not our duty. Our duty is to just tell. Our duty is just to inform. Our duty is just to propagate the proper information. But to change is not ours. To change is Allah's. Allah's punya doing. Yeah, be careful about that.
coming on to what Prof was saying pasal ke anti-vaxxers yang sekarang ni terasa bahang sebab kalau tak ambil 2 dos dah tak boleh buat macam-macam. Perkara tu sebenarnya terpaksa dibuat sebab kalau tidak terlalu ramai orang yang mendengar information yang salah ni yang membuatkan mereka takut untuk ambil vaksin. Sebab kita tahu sampai berapa ribu cikgu sendiri pun tak nak ambil vaksin. That's right. Just very sad lah. Very sad. It's a very dangerous punya presiden. So I think the government has no choice but to say kalau you tak nak ambil then you ada restriction. Which I think is the only way untuk memastikan yang ramai ambil. Sebab yang apa Prof cakap Datuk Umbaik is that daripada persoalan Datuk tadi, all this negativity, all this fake news, kita sendiri kena cari jalan untuk menambahkan ilmu diri kita supaya kita boleh buat penilaian sendiri. Betul ke orang ni cakap macam ni? Betul ke data daripada sini saja buat penipuan dan sebagainya? Sebab itu je cara kita untuk berjaya mengatasi apa-apa masalah pun, iaitu menambahkan ilmu pada diri sendiri. Betul tak Prof? Ya. I mean kalau kita ada jawapan, kita boleh bagi pandangan perspektif baru, InsyaAllah orang akan dapat terima dengan baik. Kerana kita kata okey beginilah, walaupun you dah ada agak fixated dengan the idea you, tapi apa kata cuba lihat pula perspektif-perspektif lain. Mungkin saya boleh sampaikan beberapa perspektif yang mungkin you kena consider. That means kita bagi chance pada dia balik untuk buat keputusan. Kita bukan paksa dia dan kita bukan terus menolak dia tak mau bersama kita. Tapi dalam konsep ni kita masih lagi konsep dia panggil people smart tadi. Kita untuk relationship kita tak orang kata tarik benang dalam tepung macam tu. Menarik rambut dalam tepung, yes. Betul. Dalam tepung. So very skillful, maknanya kita tahu dan insyaAllah relationship still maintain. Itu yang kita kata kalau orang respect kita, insyaAllah orang dengar kita dengan baik. Unfortunately memang ada kumpulan yang macam ni. There will always be this group. Daripada zaman Rasulullah lagi dah tunjukkan adanya orang yang macam ni, yang degilnya, yang Allah tak buka pintu hatinya. Dan saya rasa cara apabila kita berbincang macam ni secara grup dengan kawan-kawan, ini satu aktiviti yang sangat baik untuk menyampaikan ilmu dan supaya senang untuk kita menerima apa yang kawan-kawan kita sendiri cakap. Ya, betul. That's right. Ya. Soalan lain? Sila. Berita terbaru kan kalau terdengar semalam kan, Imam Besar Imam Besar Masjid besar Masjid Mekah kan, Abdul Rahman Siddiq sendiri telah ambil vaksin semalam kan. Jadi itu menunjukkan bahawa orang yang bercakap dekat Malaysia ni Persatuan Islam tu saya tak macam mana konsep pendirian mereka. Sedangkan paling ulama, para mufti, para karyawan dan juga ilmuwan sendiri bagi iktiraf apa yang kita buat sekarang. Jadi saya orang macam ni lah kita nak menghadapi mereka ni lah. Mungkin dengan keegoan mereka, dengan ilmuwan yang tinggi tapi mungkin tak tinggi tapi rendah, tapi dengan ego tu Prof. Saya ingat Datin Sri. Kita kena psikologi lah kalau mungkin yang apa cara tu. Sebab mereka semakin hebat, mereka ni berilmuan, ada agama, ulama, kadang-kadang mereka ni agak apa yang kita buat tu salah kan. Kata vaksin dengan benda haram sebagainya. Cerita kat kampung benda tak baik. Jadi benda macam lah saya ingat kita kena buat sesuatu lah. Okay lah, kalangan kita lah yang berada di tengah-tengah masyarakat ni Prof atau Datuk Sri. Bagi saya kita bersembang ni pun adalah satu langkah yang sangat positif. InsyaAllah ramai yang mendengar, ramai yang faham apa yang kita cuba sampaikan. Itu je lah cara yang kita boleh buat. Yang lagi satu, lengkapkan diri macam mana kita nak tengok apa-apa news yang kita nampak dalam social media tu adakah ia fake atau tidak. Sebab ramai orang terlalu senang sangat nak pasang hantar fake news dan sebagainya. Cerita pasal vaksin boleh bagi kita kena orang macam-macam tu. Jadi kita mesti lengkapkan diri dan kita bersembang. Cerita, betul ke? Tanya. Saya senang nak jumpa Dr. Siva ada, Dr. Prof Muhammad, ramai. Kita ramai kawan-kawan yang boleh bersembang. Cuma segala channel yang ada. Saya ingin nak maklumkan di sini, sebenarnya kita walaupun keadaan itu di luar sana ada kumpulan-kumpulan begini. Yang paling penting adakah kita harmoni dalam diri kita. Semalam saya bincang dengan kawan-kawan dekat saya punya Zoom channel about harmony. Harmoni ni maknanya kita kadang-kadang tu celebrate the differences orang punya idea. Kita bukan
menyalahkan saja apa yang dia ada, tapi kita agree to disagree. Itu penting. Supaya orang langsung tidak menolak kita dan lain kali dia tak nak langsung mendengar pada kita. Itu cara konsep kita panggil interpersonal skill tadi. So agree to disagree, but remember that if the relationship is still there, insyaAllah they will understand you. But if the relationship is not there, that's why you're losing that so-called your ability to influence people. So maintain that relationship. It may be lambat, it may be cepat. So kadang itu yang Prof tekankan tadi, tentang dua perkara penting, iaitu sentiasa hormat kepada orang lain, kan, menunjukkan hormat kita, dan sentiasa merendahkan diri. Betul Prof? Ya, betul. Bila kita start pointing finger, orang pun akan juga menggunakan konsep yang sama. Maybe be careful about that. Ya, nak bagi orang mendengar apa yang kita cakap tu, ada cara dia. Seperti apa yang Prof bagi tahu tadi. Tapi kita juga, walaupun kita rasa orang tu nak berentak dengan kita, apa kita cakap semua salah juga, antara benda yang kita boleh buat ialah ambil masa sikit, kan? Tapi jangan give up. Ya, itu yang saya punya take home message daripada apa Prof cakap tadilah. Ada soalan lain? Ada sesiapa yang nak berkongsi pengalaman apabila ataupun menghadapi masalah untuk menenteramkan diri ataupun ahli keluarga atau anak-anak dan sebagainya? Okeylah Prof, satu lagi perkongsian. Semalam saya berjumpa dengan kawan saya lah kan. Dia pun telah cocok 2 dos dah sebulan lebih lah. Dia kata selepas cocok tu dia kata merasai sesuatu yang different daripada biasa lah. Jadi saya kata kemungkinan lah dari segi psikologinya dia terasa begitu kan, sebab dia dengar orang cakap-cakap gitu kan. Sebenarnya saya ingat mungkin dia juga sebab dia ada juga penyakit sebelum ni kan, sebelum dia vaksin tu ada penyakit. Dia kemungkinan dia kata sebab vaksin dia penyakit, saya kata mungkin sebab kalau tak vaksin pun dia pun penyakit kan. Jadi apa cara kalau kita nak menghadapi mereka yang dia menyalahkan vaksin sedangkan penyakit. Tapi dia kata setelah vaksin tu dia kata memang dia rasa lain macam, rasa berubah. Saya kata macam ni lah, macam dia konsep dia gini, selagi kita tak jelas apa yang dia maksudkan, selagi tu kita pun tak boleh nak meneka apa yang sebenarnya dia rasa. Dalam bidang perubatan kita akan cari maklumat itu sejelas-jelasnya. Contohnya apa yang berubah dia rasa tadi. Kerana mungkin kalau kita tahu apa yang berubah, mungkin kita ada jawapan pada perkara itu. Kalau kita tak tahu, kita dok menganggap itu yang namanya masalah assumption. Kita assume apa yang dikata sebagaimana apa yang kita faham. Jadi itu kalau kita tak faham betul-betul, kadang-kadang kita konsep ini dah masuk grup yang begini. Jadi bagi saya the most important ialah apa orang sekali kata apa baik ke tak baik kepada kita dengar dan cuba faham dahulu. Dan kalau kita ada jawapan alternatif kepada macam kata tadi, mungkin dia sebabkan rasa pening tu, rasa nak demam itu, kita ada explanation dia macam mana boleh jadi macam tu. Kalau kita terangkan gitu. Saya advice dia supaya jumpa doktor lah kan. Jumpa dengan doktor lah kan. Kita lebih faham kan. Yalah. Dia menyalahkan vaksin. Dia menyalahkan vaksin. Dia kata sebab vaksin dia macam-macam rasa. Saya kata jumpa doktor lah kan. Doktor beritahu kan. Namun kita psikologi tu. Apabila bercakap, kita balik pada fokus kepada vaksin ni, saya rasa Dr. Siva yang ada kat sini pun boleh bagi sedikit pandangan. Apabila kita ambil vaksin tu, sepatutnya kita sudah dibagi tahu ada sekian-sekian simptom yang akan kita jangkakan akan berlaku.
Seperti sakit dekat tangan, rasa sakit badan, rasa demam, tapi kita juga akan dibagi tahu bahawa ia hanya akan berlarutan hanya 2-3 hari. Kalau ada apa-apa masalah berlebihan daripada hari itu, katalah macam kawan Datuk tadi dia dah sebulan ada simptom, memang betul kena jumpa doktor, tapi insya-Allah bukan berkaitan dengan vaksin. Sebab vaksin tu kita tahu kesannya hanya 2-3 hari. Kesan yang lain macam kita cerita pasal radang kepada jantung, itu satu perkara yang sangat-sangat jarang-jarang boleh berlaku. Namun gitu kita bagi tahu juga kalau radang jantung ni apa simptom yang kita kena tengok. Iaitu kita akan mula rasa sesak nafas, kita akan rasa jantung laju, kita rasa lemah. Datang balik jumpa doktor. Jadi dia sangat spesifik. Dia bukan macam saya sakit kepala sampai sebulan, itu bukan simptom daripada vaksin. Saya tak boleh nak jalan pula tiba-tiba, itu bukan simptom daripada vaksin. Jadi itu yang kita kena tahu dan kita mesti dibagi tahu. Macam di sini saya tengok kempen mereka sekarang ni ialah untuk memberi vaksin kepada budak-budak umur 12 tahun ke atas. Jadi dia bawa anak-anak ni semua bersembang. Ya, dia kata, oh saya sihat, kemungkinan kalau saya dapat penyakit ni pun saya tak masuk hospital, kata budak ni dan sebagainya. Jadi doktor yang ada kat situ bercerita pasal kalau kita sakit mungkin kita tak akan masuk hospital, tapi kita duduk dengan mak bapak yang mungkin berisiko. Kita duduk dengan tok nenek yang mungkin berisiko. Jadi benda-benda macam tu, dia punya konsep ialah apabila kita lengkap dengan ilmu, kita boleh membuat keputusan yang baik. So the more you know, the better informed you are, the better your decision. Jadi itulah menimba ilmu tu satu perkara yang sangat penting. Mendengar kepada pakar yang betul, satu benda yang sangat penting. Sebab banyak diorang buat andaian kan, banyak buat andaian. Yes, and yang orang yang buat andaian ni pula mendengar daripada sumber-sumber yang tak sahih. Dia tak nak dengar cakap doktor. Tapi yang saya tanya, apabila sakit, pandai pula pergi hospital. Itu saja. Buat orang lain, tapi maknanya dia bukan pakar kan, dia kata jumpa doktor kan, doktor lebih tahu dia sakit ni. Kan? Betul. Kata orang pun sakit, orang cakap siapa sakit kan, bagi tahulah. So dia pun diam lah kan, dia mengaku orang lain sakit, semua sakit. Saya cakap mohon sakit lah. Macam mana, jangan saya bagi benda yang tak betul. Katakan, jumpa doktor sakit, jumpa doktor. I pun sakit jumpa doktor, why not? Jadi benda ni yang menjadi satu masyarakat kita macam buat satu andaian yang salah kan. Dan saya menyebar macam ni kepada orang lain. Ini ceritanya dalam masyarakat kita hari ni. Ya betul lah, saya setuju lah kita kena ada ilmu untuk kita backup ourselves to face them lah. The other thing that Prof Muhammad cakap, kalau kita tak nak dengar sekalipun, kita boleh tengok apa orang buat. Kita tahu kat Malaysia ni, semua doktor ambil vaksin. Right. Kenapa ada pula kumpulan macam guru tak nak ambil? Saya betul pening. Yalah. Kalau betul lah benda tu bahaya, kenapa kita tengok doktor-doktor semua ambil, siap tak sabar lagi nak ambil? Sebab kita tahu. Right. Dan cikgu ni, yang cikgu tak, saya ingat cikgu yang tak vaksin ni, dia tak rasa malu kan nanti dia face tengah student kat sekolah. Saya dari segi psikologi lah kan, budak-budak akan kata dia apa cikgu saya ambil vaksin, cikgu tak ambil vaksin kan. Jadi inilah yang situasi yang akan berlaku kat sekolah. Those yang form 5 student ni ambil vaksin, form 6, kemudian cikgu dia tak ambil vaksin, how then they face them every day in the class. Ini saya fikir macam mana. I think kita kalau boleh jangan masuk terperangkap dalam keadaan kita kata blame game ataupun trying to say I'm right, you're wrong. I think itu perkara yang agak tidak menguntungkan. Macam saya kata tadi, kita celebrate the differences, kita celebrate your ideas and my ideas kind of a thing. Kalau both can celebrate that, then both can listen to each other very well. Tapi isu dia ialah kalau kita start having, ini yang dikatakan kita paling risau ialah kita mudah take the role of prejudice, the role of bias, the role of actually you are right, I'm wrong, I'm right, you are wrong. So kalau boleh jangan begitu. Tak kira lah, ramai orang sebenarnya masalah dia ialah peringkat kejahilan. Bila dia lebih tahu, insyaAllah dia tak jahil lagi. Bila yang nampak dia tak tahu, mungkin kerana dia jahil tadi. Tapi kita punya konsep ialah jangan. Macam tadi Datuk Ubaid kata, ada seorang kawan memberitahu you. Jika kawan itu memberitahu, maknanya dia ada confident dengan you untuk bercakap dengan you. So kalau boleh jangan terus menolak dia dan sentiasa rapatkan diri dengan dia. In fact itulah opportunity untuk ubahkan idea dia. Kerana dia dah datang kat kita.
Jadi kalau kita dah decide, this one I cannot do anything about it, and then we wasted. Dan sebenarnya, always remember this, what comes to you are all opportunities. Good or bad are all opportunities that you can see. Whether you want to show your gratitude or you want to show your patience, then you reap the harvest. So, if you can understand that concept, dan sebenarnya kita tak pernah menolak apa pun orang datang kepada kita dengan apa pun idea yang dia ada. Jadi we are always orang yang sentiasa prihatin bahawa dalam human relationship yang datang pada kita itu ialah sebenarnya kalau kita faham dari konsep kita pula, Allah yang sebenarnya hadirkan dia kepada kita untuk menguji kita dan untuk memberi kita peluang untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kerana Allah tahu kita boleh buat benda itu. That's why dia bagi pada kita. Dia tahu kita ada ilmu, dia tahu kita ada kesabaran, dia tahu kita ada banyak cara untuk mengendalikan dia. Jadi konsep dia ialah jangan terus macam kata tadi lah, we don't want to have factions, we don't want to have people misunderstood each other. So I think issue dia ialah how you develop yourself towards all this is. Because kalau tidak macam ni tadi, kita paling takut macam Datuk Umbai, Datin Seri Nomi, kita jadi orang yang tak harmonious. Kita duduk kat rumah pun fikir apalah dia ni macam ni keadaan dia. Kita sendiri tergugat kerana kita duduk mikir pasal orang yang tak mau dengar kata kita. So sebenarnya kita kena jaga harmoni kita dahulu. The peace within ourselves is important. But if we get affected by people because we are not peaceful anymore, then when you are not peaceful, you are easily subjected to more distress. Itu masalah dia. Orang yang tenang ni, dia sebenarnya at peace dah dengan diri. Dia tak kira apa keadaan pun. He's always a peaceful person who knows how to look at things the proper way. It's okay, Prof. It's okay, Prof. I think I agree dengan you. Tapi as a parent, ya, kita akan terasa juga kan, contohlah kan, as a parent, mungkin kita akan terasa juga tentang kalau contohlah cikgu tak vaksin di sekolah, anak kita akan di sekolah itu, mungkin kita akan terasa as a parent kebimbangan tu terasa as a parent kan. Jadi kita bukan buat IQ, bukan kita menuduh sesiapa, tapi just as a feeling as a parent, you know, kita akan terasa itu. So kita harap we hope that teachers yang mengajar tu dapat vaksinkan tu saja. Kita tak akan fikir negatif tentang cikgu. So just as a parent kita fikir yang baik-baik lah. Tapi maksudnya kita harap cikgu akan divaksin untuk keselamatan dirinya, family dan juga anak-anak kita. Itu yang kita fikir. That's our hope, Prof. It's not kita fikir kita IQ, no. I pun that's my thinking. Totally agree. I think the importance is making sure that people faham apa yang betul, apa yang tidak. I think that was what we were discussing as to how we are trying to make people see it from both sides. Sebabnya orang yang melawan ni dia hanya dengar cara dia. Betul tak, Prof? Dia kata dia je betul. And we totally understand. Ada caranya macam legislation terpaksa. That's why when you mention about how to lawan, I said legislation ni terpaksa. Sepatutnya kita tak boleh paksa sesiapa pun ambil vaksin, betul? Tak betul, tetapi keadaan menyebabkan kita terpaksa kata, okay, kalau you tak ambil vaksin, you tak boleh jalan mana-mana. So itu sebenarnya satu cara yang paksaan. Sebab terlalu ramai kita tak boleh nak sampaikan objektif kita. Memang betul macam Datuk Umbai pun, myself we're worried because selagi tak cukup vaccination punya rate and terlalu banyak negativity kat luar tu, benda ni sebenarnya bahaya. Jadi macam Prof cakap, saya rasa yang sangat penting is that we know how to talk to people yang ada masalah macam ni ataupun berfikiran yang berbeza dengan kita. Itu seperti yang penting. Tapi juga kita mesti juga tak putus asa untuk memastikan yang orang mendapat information yang betul. I think that's very important. This is an extraordinary punya time. And I think kalau kita bercakap pasal vaksin, it will go on forever lah. Sentiasa akan ada orang yang tak setuju dan sebagainya. Fair enough. Tapi itulah, I think kita berbalik kepada pucuk pangkal daripada topik kita hari ni ialah macam mana kita nak adapt apabila macam ni lah. Ada masalah di mana kita dikurung, ada masalah di mana kita terpaksa berlawan dengan orang yang tak percayakan vaksin, macam-macam. Jadi apa yang Prof cakap tu memang satu yang saya sendiri praktikkan, sebab saya rasa mendengar orang lain tu dan menghormati orang lain tu punya pendapat adalah satu first step yang paling penting. Kalau tidak, kita gagal sebagai listener, kita gagal sebagai salah seorang daripada ahli masyarakat. Itu yang saya sangat percaya lah. Sebab kita semua ada tanggungjawab
Agree. Dan juga saya rasa kalau semua orang merasakan kita ada tanggungjawab terhadap masyarakat, insya-Allah masyarakat kita satu masyarakat yang berjaya. Macam yang saya nampak orang Jepun pandai. Dia sentiasa menganggap dirinya sebagai ahli masyarakat yang penting. Jadi apa yang dibuat dia mesti fikir adakah ia akan menyebabkan orang lain susah. Macam kalau kita berjalan dengan demo naik dekat stesen kereta api, dia akan pastikan jalan ke tepi supaya orang lain tak terkesan. Kita tak bertolak-tolak. Dia pastikan bawa sampah balik rumah supaya dia orang lain tak susah, tempat tak kotor. Dia boleh cuci depan rumah orang lain pun. Sebab dia anggap itu tanggungjawab dia sebagai ahli masyarakat. Jadi saya haraplah daripada kita bersembang ni, kita ambil iktibar daripada apa yang Prof cakap, discussion kita dengan Datuk, macam mana kita nak jadi ahli masyarakat yang berguna. Dan saya rasa apabila kita ada sense of purpose, ikigai, cakap orang Jepun tu, jadi kita akan kurang sentiasa merasa runsing, sentiasa rasa susah hati. Setuju, amat setuju. Sentiasa berfikiran positif, berniat baik. Ada tujuan dalam hidup. Kita rasa kita menjaga orang lain. Kan? I think kita masih ada peluang, iaitu generasi muda sepatutnya di-enculturekan dengan yang betul lagi. Mungkin culture kita sedia ada, tetapi kita boleh re-enculturekan apa yang patut lebih baik lagi. Konsepnya education, konsepnya ialah role model, konsepnya siapa yang mampu buat, especially each and every one of us datang daripada keluarga. Kalau boleh lah for the new coming husband and wife, dan sebagainya yang akan ada parent jadi parent, di sinilah kita sebenarnya boleh mulakan konsep the proper culture yang selama ni mungkin kita terlepas pandang. Itu yang kita kata tadi. It's good idea, Prof. Good idea. Sangat baik. Kita develop from now lah. Among the child, among the community. Ya, mungkin pengerusi NGO pendidikan akan sahut. Dia Datin Norma? Oh, dia dah mute. Mute je. Jadi saya bagi 5 minit lagi untuk apa-apa soalan, dan kalau tidak kita bolehlah. So saya rasa Prof kita dah banyak meluangkan masa. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada, saya ingin menjemput balik kepada kita punya host pada petang ini, iaitu pengerusi pelbagai NGO, iaitu Datin Norma. Saya pun dah tak ingat siapa. Terima kasih banyak Dr. Nomi sebagai moderator yang banyak sharing juga ya. Dan of course terima kasih jutaan terima kasih kepada Prof Muhammad yang telah memberi pengisian yang sangat baik. Sebabnya memang saya pun banyaklah buat catatan tentang macam mana kita nak adaptable to environment dengan kawan-kawan yang ramai kadang-kadang ialah berceritakan kesukaran ataupun merasa susah macam-macam cara lah, susah ini susah itu ya. Banyak yang berfikiran negatif, tapi alhamdulillah rasanya dengan panduan ni, tapi saya ni Nomi memang kata mak suka bercakap. Saya bukan pendengar yang baik. Saya bercakap banyak sangat. Tapi sebenarnya kalau saya tak dengar, masa kan dapat saya dapat poin yang baik tak Prof? Maknanya bila saya bercakap Prof tak boleh kata tak. It's true. Saya cakap banyak. Ramai orang dia memang kena agree. Tak, saya memang kenal Datin. Saya tahu who is she and how she does things. So I think I can agree with her. It's good to listen to her because pengalaman. Ikut cakap mak. Prof, soalan dia adakah dia cakap Prof tu je. Saya mendengar, saya selalu mendengar bila Coach Wong bagi saya exercise. Dia cakap tu saya dengar. Betul, actually kan nak menyampaikan sesuatu kena bercakap. Kalau tak cakap, tapi bukanlah tak nak dengar juga ya. Saya juga suka kadang bila ada orang telefon ya, tanya gini. Saya dengar lah, lepas tu saya cakap lah.
Dia orang terpaksa dengar, apa tak apa tanya saya kan, macam tu. Tapi sebenarnya banyak ilmu saya dapat, mungkin saya boleh berkongsi dan saya harap ya yang hadir ibu kakak saya Umi yang hari ni walaupun berusia ni tapi bersemangat, dia pun ada rakan-rakan di bawahnya. Jadi siapa yang hadir ni, kalau kita pun ada dalam 30 which is nice kan, tolong sampaikan ya, kita ada ilmu walaupun dapat 2 atau 3 apa yang disampaikan oleh Prof tadi dan juga Nomi, kita sembang, bawa bersembang dengan anak-anak yang nak bercuti vaccination ni. Saya pun cucu saya pun kat sini